Allahumma shalli ala Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadhurru ma'asmihi sayun fil ardh wala fis samaa'i wa huwas samiul alim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Haula wala quwwata illa billah. Syukur kita kepada Allah SWT sekali lagi di pagi yang sangat mulia ini kita dapat bersama-sama dalam satu perbincangan mengenai buku hasil daripada Dr. Wan Rusli Wan Ahmad, buku teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran. Jadi kita telah pun mengetahui kita telah masuk ke siri yang ke-14. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mula dengan bahagian pertama, iaitu kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Jadi kita dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Agong untuk memulakan pengajian pagi ini. Bahagian 1. Sila Ustaz. Kaedah yang ke-berapa? Ke-13. Kaedah yang? Ke-13. 13 lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muka surat? Muka surat ke-38. Muka surat 38 Tengok daripada buku ini kita tengok muka surat ke-38. Kaedah terpilih ke-13. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La nabiyya ba'da amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, tuan haji, hajah semua dan pelajar-pelajar, alhamdulillah kita sudah berada pada kaedah terpilih nombor 13. Dah banyak kaedah yang kita pelajari sebelum ni, dari kaedah yang pertama, kedua hingga ke-12. Namun saya nak ringkaskan sedikit. Dari kaedah yang pertama, kita mengenai yang pertama adalah kata dasar. Kita nak ringkaskan dulu kata dasar. Ini yang pertama. Yang kedua, selepas kita mempelajari kata dasar, selepas kata dasar, pertama adalah kata dasar. Kata dasar. Selepas kata dasar, kita sedikit berbincang pasal huruf illah. Sebab huruf illah ni, huruf illah selalunya dia jadi masalah bagi kita dalam menentukan kata dasar. Jadi kita dah belajar kata dasar, kita tahu masalah dia pada huruf illah. Jadi kita mesti hadamkan untuk menyelesaikan masalah huruf illah ni. Selepas kita belajar huruf illah, kita disenaraikan dalam kitab ni mengenai kata kerja, iaitu ada corak atau dalam bahasa Arab dia adalah wazan. Sama ada kita belajar dalam kitab ni, pertama corak atau wazan pada fi'il madi, kemudian fi'il mudhari', kemudian fi'il amar. Semua ni kita dah belajar. Terakhir, sebelum ni yang hari Jumaat. Hari Jumaat kita bincang pasal ni baru bagus apa dia? Masdar. Masdar ni kata nama yang menyatakan suatu perbuatan tapi tak berkaitan langsung dengan masa ataupun pelaku.
Ini dah masdar ni atau dalam bahasa Melayu dia punya nama terbitan atau kata terbitan. Kita dah bincang semua ni. Semua ni Dr. Warusli dah buat penjelasan, syarahan mengenai semua kaedah ni. Tapi Dr. Warusli dah kaitkan dengan ayat-ayat yang ada pada surah Yasin khususnya dan juga surah Al-Fatihah. Contohlah kita ambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu adalah fi'il mudhari'. Na'budu fi'il mudhari'. Dr. Warusli ada senaraikan di sana, pakai nun di awalan dia tu, nun tu adalah huruf mudhara'ah, huruf yang menyatakan fi'il mudhari'. Jadi semua kaedah dah dijelaskan berkaitan langsung dengan surah Yasin dan surah Al-Fatihah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita dalam belajar kitab Dr. Warusli ni usahakan hafalkan surah Yasin dan surah Al-Fatihah. Sekejap lagi Ustaz Angga pun nak jelaskan itu lagi mengenai surah Yasin, surah Al-Fatihah dan kaitan dia dengan kaedah-kaedah yang ada. Pada kaedah terpilih nombor 13, kita masuk pada kaedah terpilih nombor 13, iaitu mengenai mengekalkan fa'il pada kata kerja. Apa maksud dia mengekalkan fa'il pada kata kerja? Contoh perkataan saya lupa. Lepas ayat saya lupa dengan ayat saya pelupa. Contohlah, saya lupa dengan saya pelupa. Saya lupa ni, ini makna dia, ini masih kata kerja. Masih kata kerja. Ini masih berupa kata kerja dan terikat dengan masa. Dia terikat masa. Boleh jadi saya lupa ni di masa lampau, saya telah lupa, ataupun sekarang saya sedang lupa. Tapi kalau saya pelupa, ini dikekalkan dia. Ini memanglah melakukan perbuatan lupa tu terus sepanjang boleh dikatakan boleh seterusnya. Boleh pelupa ni sebab tu di sini maknakan dia mengekalkan fa'il pada kata kerja, iaitu seolah kelupaan tu telah sebati dengan anda dan tidak mengira masa lagi. Jadi sudah lupa dan dah jadi sifat sendiri dah. Itu maksud dia. Jadi pelupa ni tak berkaitan langsung dengan masa, tapi kalau lupa ni masih berkaitan dengan masa. Ini kata kerja. Yang ini ni dinamai dalam bahasa Arab iaitu fa'il. Ini ismul fa'il nama dia. Ismul fa'il. Atau dalam bahasa Melayu dia adalah nama pelaku. Nama pelaku. Senang nak faham dia, macam contoh dalam bahasa Melayu, pekerjaan perbuatan menulis itu kata kerja. Nama pelaku dia adalah penulis. Mendengar itu kata kerja. Nama pelaku dia adalah pendengar. Apa lagi? Mensyarah. Nama pelaku adalah pensyarah. Jadi semua tu adalah dinamakan dalam bahasa fa'il atau nama pelaku. Jadi kalau dah fa'il ni, maknanya dia kekal pekerjaan tu dilakukan oleh seseorang ni. Kalau saya cakap saya menulis, berarti hanya pada masa tertentu saya menulis. Boleh jadi masa sekarang ni ataupun telah lampau. Tapi kalau saya cakap saya penulis, maknanya dia selalu menulis. Dah kekal perbuatan menulis tu pada dirinya. Itu. Jadi sebab itulah tajuk dia mengekalkan fa'il pada kata kerja. Jadi kita nak cuba membina macam mana membuat kata nama pelaku dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Melayu pakai pe, menulis penulis, mendengar pendengar, mensyarah pensyarah. Pakai pe selalunya kalau dalam bahasa Melayu. Marah pemarah. Apa lagi? Pakai pe semua. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada pula cara dia. Kita tengok sekarang. Padam yang ni. Okey.
Kalau yang untuk wazan yang pertama ni yang 3 huruf, sama ada lah itu fa'ala, fa'ula, fa'ila. Yang 3 huruf ni selalunya untuk nama pelaku dia mempunyai wazan fa'ilun. Fa'ilun. Jadi wazan atau corak untuk nama pelaku bagi wazan yang 3 huruf, yang pertama fa'ala ke, fa'ula ke, fa'ila, itu corak dia atau wazan dia adalah fa'ilun. Contoh kita dalam contoh dalam yang pertama kali tu ada kita belajar di kaedah terpilih nombor 1 tu, malaka yang meliku, ya kan? Malaka. Contoh malaka, makna dia adalah memiliki. Malaka atau memiliki. Nama pelaku dia malikun. Malikun. Kata kerja dia malaka, maknanya memiliki atau berupaya. Tapi kalau malikun, makna dia adalah pemilik. Jadi kalau memiliki, kata nama adalah pemilik. Jadi cara nak buat dia, ikuti pattern yang ada. Fa'ilun, malikun. Sama kan pattern dia, corak dia sama. Fa'ilun, malikun. Fa'ilun, malikun. Sama corak dia. Nampak kita bentuk dia tu. Nampak kita corak atau wazan pattern dia punya. Contoh, kita kan kita selalulah kita dengarkan dalam bahasa Melayu, kita dalam musabaqah pembaca Al-Quran, selalu kita dengarkan qari. Qari itu daripada perkataan qara'a. Makna dia membaca. Pembaca adalah qari'un. Qari'un. Jadi kalau kita dengar qari itu makna dari bahasa Arab. Qari'un, pembaca. Banyak di sini lagi Maliki Yaumiddin. Ini dia Maliki Yaumiddin dalam surah Al-Fatihah. Maliki Yaumiddin, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Jadi ini nama pelaku, nama dia. Jadi kalau kita tengok dalam surah, dalam muka surat 38 dah jelaskan fa'ala yang wazan pertama, corak dia adalah fa'ilun. Di sini dah bagi contoh ghafilun, sabiqun, khamidun, sadiqun, fakihun, malikun, qadirun. Semua pattern sama, fa'ilun. Tapi kalau untuk yang wazan 2 hingga 9, 2 hingga 9, sekarang kita masuk kepada yang 2 hingga 9. Kalau 2 hingga 9, contohlah yang contoh dalam surah apa? Inna anzalna, anzala yunzilu. Kalau kita tengok lagi pattern sini di mana kita tengok Ustaz? Kita tengoklah di muka surat ketiga, kalau tak silap saya. Muka ketiga atau ke yang muka surat kaedah terpilih ketiga ataupun keempat. Sila tengok balik. Di sana ada tu mengenai pattern anzala yunzilu. Ini pattern dia af'ala yuf'ilu. Ini pattern yang ke anzala, pattern yang kedua. Pattern yang kedua. Anzala yunzilu, af'ala yuf'ilu. Yang kedua. Boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok lagi. Anzala yunzilu. Apa makna dia adalah menurunkan. Menurunkan. Wa anzala minas sama, ma'ima'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Jadi anzala menurunkan daripada
Allah menurunkan air hujan daripada langit. Air daripada langit. Menurunkan makna dia. Macam mana nama pelaku? Orang yang menurunkan atau yang menurunkan, nama pelaku dia macam mana? Kita ambil yang ni, fi'il mudhari' dia kita ambil. Fi'il mudhari' dia kita ambil. Kita buat sini dulu. Yunzilu. Kita buat fi'il mudhari' dia. Kita ambil fi'il mudhari' dia. Yang ya ni kita padam. Jangan ada ya. Kita ubah dengan mim. Yang mim ni kita bagi baris atas. Munzilu. Kalau dia sekarang kan dia dah jadi nama pelaku. Kalau nama dia boleh tanwin. Kita bagi tanwin. Munzilun. Jadi macam tu cara nak ubah dia. Sama juga dalam contoh yang lain. Contoh yang lain di sini. Contoh lain musrifun. Asrafa. Rifu. Makna dia berlebih-lebihan saja. Asrafa bazir kan? Jadi kita nak jadikan nama pelaku orang yang mubazir atau yang selalu mubazir. Jadi macam mana? Kita ambil fi'il mudhari' dia, ambil je fi'il mudhari' dia. Kalau yang untuk wazan ke 2 hingga 9 dia, ambil je fi'il mudhari' dia. Lepas tu ubah yang awal ni, yang ya ni ubah dengan mim. Jadi musrifun. Sebab tu innallah wallahu la yuhibbul musrifun kadzab. Jadi man huwa musrifun kadzab. Itu ayat surah Az-Zumar. Boleh nanti tuan-tuan dan puan-puan tengok. Itu kemudian nak tanya sikit, anzala dengan yunzilu. Anzala wazan nombor apa? 2. Nombor 2. Satu lagi nazzala wazan nombor 3. Nombor nazzala. Nazzala yunzilu. Ya, nombor nazzala nombor 3. Nombor 3. Anzala maknanya turun, tapi turun tersebut serentak sekaligus. Wa anzala minas sama'i ma'a, telah turun ke air sekaligus. Nazzala yunazzilu maknanya turun, tapi turun yang tak sekaligus, turun berperingkat-peringkat. Sebab tu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tidakkah kami turunkan Quran pada malam Lailatul Qadar? Turunkan apa? Quran turun sekaligus malam Lailatul Qadar. Cuma turun ke kehidupan dunia, turun ke dunia ni kepada Nabi berperingkat-peringkat 23 tahun. Tapi turun ke malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah, langit dunia sekaligus. Itu digunakan anzalna, tak digunakan inna nazzalna. Orang kafir pun tanya wa qalu laula unzila alaihi alquran. Tak sebut nuzila. Unzila alaihi alquran jumlatan wahidah. Kenapa tak turun ke Quran ni sekaligus? Itu perbezaan dia. Jadi anzala ni sekali turun. Sekaligus. Kalau nazzala yunazzilu berperingkat-peringkat. Sebab itu dalam surah Isra, wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Nazzalna, Allah Ta'ala turunkan Quran tanzila, dengan satu penurunan yang berperingkat-peringkat, tidak sekaligus. Alhamdulillah. Macam dalam surah Al-Baqarah, dalam pertama tu kan anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas sama'. Anzala sana. Lepas ayat selepas tu wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna selepas tu. Sebab apa nazzalna ala abdina, kami turunkan nazzalna ala abdina kepada hamba kami, iaitu Nabi Muhammad. Iaitu turun ke Quran kepada Nabi Muhammad, tak turun sekaligus. Mengikut peristiwa dan juga hukum ataupun soalan orang tanya kepada Nabi. Sebab tu digunakan nazzala, tak digunakan anzala. Nazzalna tak digunakan anzalna. Okey, kita tulis kat sini biar senang sikit. Nazzala. Jadi makna dia sama. Makna dia menurunkan. Yunazzilu. Makna dia sama. Nazzala dengan anzala. Anzala menurunkan, tapi pada satu masa saja. Sekali turun. Tapi kalau nazzala dia berperingkat. Nazzala yunazzilu, dia sama-sama menurunkan.
Tadi kita dah bincang dengan Ustaz Farid tadi mengenai perbezaan dia sedikit. Sekarang macam mana nama pelaku dia? Nama pelaku dia macam mana? Kalau yang ni munzilun, kalau ni macam mana? Sama juga cara dia. Kita ambil fi'il mudhari' dia. Ubah ya tu jadi mim. Lepas tu macam biasa. Munazzilun. Sama saja. Jadi kalau tuan-tuan jangan risaulah. Kalau untuk yang corak atau wazan yang kedua hingga 9, jangan risau. Senang. Kita cari fi'il mudhari' dia, kita tukar yang ya dia tu, huruf mudhara'ah dia dengan mim. Senang. Jadi untuk yang mengekalkan nama pelaku atau fa'il pada kata kerja ni tak susah pun. Selepas tu, dalam sini juga jelaskan, kalaulah dia, hari tu kan kita dah belajar yang kata kerja aktif dengan pasif. Yang pertama tu maklum dengan majhul. Maklum ni kata kerja, kita ada hari tu pernah berbincang sedikit lah. Aktif ni, nama dia, kata kerja aktif, dalam bahasa Arab dinamai maklum. Kata kerja yang maklum. Lepas tu yang pasif, dalam bahasa Arab, majhul. Apa maksud dia? Aktif ni macam menulis. Melihat, apa lagi, mendorong, apa lagi, membaca. Tapi kalau pasif, ini majhul dalam bahasa Arab. Pasif ni contoh dia dibaca, dilihat, didengar dan lain-lain. Itu pasif. Kalau yang aktif, nama pelaku dia macam ni lah. Nazala, menurunkan. Nama pelaku dia orang yang menurunkan atau penurun, macam tu. Tapi kalau pasif contoh dia kutiba lah kita ambil kan dalam Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba makna dia diwajibkan, ditulis. Sudah ditulis tu makna dia diwajibkan lah maksud dia tu. Kutiba. Dah tertulis atau dah diwajibkan. Ini macam mana nak buat jadi nama dia? Kalau yang ni nama dia bukan nama pelaku lagi. Kalau yang untuk majhul dia bukan nama pelaku nama dia. Tapi kalau untuk kalau yang maklum nama dia nama pelaku. Nama pelaku dalam bahasa dia adalah fa'il. Tapi kalau yang majhul itu bukan nama pelaku. Tapi dia adalah nama dia maf'ul. Isim maf'ul. Tulisan dia boleh tuan-tuan dan puan-puan tengok dalam ni, dalam muka surat 38 tu, maf'ul. Tulisan dia adalah isim maf'ul. Yang dengan makna yang dibuat. Jadi kalau yang majhul, kalau kita nak ubah jadi nama, jadi macam inilah dia, jadi isim maf'ul. Jadi yang majhul, yang pasif tu diubah jadi isim, diubah jadi kata nama, isim maf'ul. Jadi kalau kutiba telah ditulis. Kalau kita nak mengekalkan ditulis tu, memang dah tertulis. Yang tertulis. Jadi macam mana? Maktubun. Maktubun jadi. Macam mana cara dia, Ustaz? Dia ada patterns dia. Patterns dia adalah maf'ulun. Maf'ulun. Jadi patterns dia adalah maf'ulun. Jadi kita ikut pattern dia saja untuk wazan yang pertama. Maf'ul. Jadi kalau contoh tadi contoh kita tadi kataba ya saya. Maktubun. Contoh lagi yang lain dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim. Maghdub. Bahasa Arab marah adalah ghadiba. Ghadiba yaghdabu. Kalau dia jadi maf'ul, ghadiba. Kalau jadi isim maf'ul, kalau sini kalau yang marah ghadibun. Kalau yang marah kita buat nama pelaku dia adalah ghadibun. Ini nama pelaku atau fa'il. Ini isim fa'il atau nama pelaku orang yang marah atau pemarah. Tapi kalau kita nak buat yang dimarahi, maghdubun. Maghdubun.
Sebab tu dalam surah Al-Fatihah ghairil maghdub, al-maghdub dimarahi, mana dia? Orang yang dimarahi. Ini nama dia isim maf'ul, isim maf'ul. Untuk mengekalkan fi'il majhul. Majhul Lepas tu yang kaedah yang 2 hingga 9 sama macam yang ni tadi. Sama macam ni. Contoh kita padam yang ni. Contoh kita nak buat yang ni nazalai nazilu ni, makna sekarang ni menurunkan. Ini orang yang menurunkan. Kalau diturunkan macam mana? Majhul dia macam mana? Isim maf'ul dia macam mana? Kita ambil juga fi'il mudhari' dia. Yunazzilu. Yang ni kita ubah. Tetap macam biasa. Munazzilu. Kita tanwinkan munazzilun. Sama saja. Macam mana nak bezakan dia? Kita ubah huruf sebelum akhir ni, harf baris huruf sebelum akhir dengan sini kan baris kasrah tadi, baris bawah. Kita bagikan baris atas. Munazzalun. Macam tu. Munazzalun. Ini pun juga. Ni. Ini musraf, munzalun. Munzalun. Kita ubah, kita bagi baris atas. Munzalun jadi dia. Contoh lagi yang lain, kata kerja arsala. Arsala ni makna dia adalah yursilu. Makna dia mengutus. Mengutus. Arsala yursilu, makna dia mengutus. Kalau kita buat yang diutus atau maf'ul dia, macam mana? Kita ambil fi'il mudhari' dia. Berarti kita ambil fi'il mudhari' dia yursilu, kita ubah yang ya jadi mim, yang huruf sebelum akhir bagi baris fathah atau baris atas. Jadi dia mursalun, macam tu. Jadi senang. Kaedah dalam menentukan, dalam mengekalkan kata nama dan juga mengekalkan kata nama pada kata kerja yang aktif ataupun mengekalkan isim majhul. Menjadikan isim majhul, mengekalkan kata kerja pasif hingga menjadi isim majhul. Isim majhul, isim maf'ul. Isim maf'ul. Jadi isim maf'ul. Kalau aktif dia nama pelaku, kalau pasif dia isim maf'ul nama dia. Boleh kita baca-baca lagi. Jadi kalau mashhun, mab'us ni maknanya dibangkitkan. Mab'us dibangkitkan. Mamluk makna dimiliki. Semua tu. Okey. Ni dah habis. Kita ambil kepada latihan sedikit saja sebelum saya habiskan. Sedikit jelaskan mengenai latihan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh kerjakan sendiri dekat rumah. Contoh di sini nombor 1, mursilin. Panjang sangat ni, mursilin. Jadi kalau ada ya nun macam ni di akhiran dia, kalau dia panjang perkataan tu ada ya nun di ujung dia. Ini selalunya ya nun ni adalah imbuhan. Jadi ya nun ni boleh tuan-tuan padamkan jadi dia mursal. Jadi dia kalau kita ambil saja al-mursal. Al-mursalu. Macam ni jadi dia. Jadi jangan pening dengan ya nun belakang tu. Al-mursalu. Jadi ikut kayak mana dia? Mursal. Ikut kayak mana dia? Ikut yang ni dia. Munzal. Ini kan tadi isim maf'ul. Isim maf'ul tadi kan? Mursalun. Jadi tuan-tuan nanti kalau ternyata dia isim maf'ul, kita bagi sini, bubuh sini checklist, sini isim maf'ul. Okey, sini kita buat sini betulkan isim maf'ul. Jadi macam tu kerja senang dia. Tak susah-susah pun. Di bawah ni ada ayat-ayat dia. Dr. Warusi dah senaraikan ayat-ayat yang mengenai yang ada perkataan-perkataan isim fa'il ataupun isim maf'ul. Jadi moga saja boleh dipahami. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kesalahan dalam perkataan saya. Akhirul kalam, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz Agong. Telah habis bahagian 1 untuk hari ini. Kita habis bahagian 1.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk ke bahagian 2, iaitu kamus kata dasar Al-Quran. Kamus ini sangat-sangat mustahak. Kamus sangat-sangat mustahak. Kita nak belajar bahasa, kamus sangat-sangat mustahak. Vocabulary, kosakata. Ini perkataan-perkataan dalam Al-Quran itu. Jadi, alhamdulillah, Ustaz Dr. Wan Rusli telah pun mengumpul perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran. Asalnya semua 800 lebih. Semuanya ada dalam buku ini. 800 perkataan semuanya ada dalam ni. Tapi Masya Allah, dia telah membahagikan kata-kata yang ada, yang jarang diguna, yang kerap diguna dan selalu digunakan. Jadi dia membezakan perkataan-perkataan itu dengan bar. Dengan bar. Kalau 4 bar dalam buku ini, dia tahu ada 4 bar, 3 bar. Yang 4 bar ni selalu sangat digunakan di dalam Al-Quran. Yang 3 bar kerap digunakan. Yang 1 dan 2 jarang. Tapi semua perkataan-perkataannya ada dalam buku ini. Jadi bermakna buku ini sangat-sangat mustahak. Kerana boleh kata lebih daripada separuh daripada kandungan buku ini adalah kamus kosakata, kamus perkataan-perkataan Arab. Jadi pada pagi ini kita akan minta lagi lah Ustaz Angah menceritakan kepentingan kata-kata, iaitu kata dasar. Setiap perkataan itu ada kata dasar 3 huruf. Kita kena ingat, setiap kata dasar ada 3 huruf untuk setiap perkataan. Jadi kita boleh cari di mana-mana. Hanya dalam masa kita belajar ini, buku teks kita ialah surah Yasin dan surah Al-Fatihah. Jadi ini kita sedang mengkaji. Tapi bagi mereka-mereka yang dah faham cara pengajian kita ini, boleh ambil semua sekali. Kita buka apa-apa surah pun, kita setiap perkataan itu kita cari kata dasar. Kita kena belajar. Nak menguasai Al-Quran sangat mustahak. Kita usaha lebih, kita cari kata dasar. Setiap perkataan cari kata dasar, kita boleh insya-Allah faham semuanya. Sila Ustaz Angah, sila berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar yang berada di rumah yang menyaksikan live kita pada pagi hari ini, insyaallah kita akan teruskan kamus kata dasar kita. Pada hari ini kita sudah masuk pada huruf za, iaitu pada muka surat ke 107. 107. Pada muka surat 107. Alhamdulillah, kita sudah pada huruf za. Yang semalam yang lepas kita sudah bahas keseluruhan pada huruf dal. Sekarang kita masuk pada huruf za. Jadi selalu kami ingatkan, kami ingatkan kepada tuan-tuan puan-puan di rumah, pelajar-pelajar, bahawa memang kata dasar ini bagian yang sangat mustahak, bagian yang paling penting. Kenapa? Disebabkan memang kata dasar ini nanti yang akan membantu kita dalam memahami ayat-ayat yang kita baca. Jadi dalam buku ini sudah disenaraikan kata-kata yang kadang-kadang muncul, selalu muncul dan paling sering muncul. Jadi dia buat dalam kod 1 bar, 2 bar, 3 bar dan 4 bar. Okey, tanpa memakan waktu yang lama, kita masuk pada muka surat 108. Muka surat 108. Kenapa kita muka surat 108? Disebabkan di 107 ini kata-katanya jarang keluar. Jadi kita mulakan pada muka surat 108 pada huruf za, ka dan ra. Ada huruf za, ada huruf ka, ada huruf ra. Ini dalam kod ini 4 bar.
Bermakna kalau 4 ba ini selalu kita akan jumpa di dalam Al-Quran. 4 ba. Zakara. Kita pun selalu dengar kata-kata zakara ini. Dari kata-kata zakara ini akan melahirkan kata-kata fi'il dia zakara yazkuru, bermakna menyebut atau mengingat. Ada kata-kata zikir, zikrun, zikir. Kita selalu dengar kata-kata zikir kan. Lepas tu ada kata-kata zakara, mengingatkan. Lepas tu ada kata-kata zikra, peringatan. Lepas tu ada kata-kata izzakara. Itu titik dia hilang tu. Sebenarnya izzakara bukan iddakara ya. Izzakara. Itu teringat selepas terlupa. Lepas tu tazakkara, ambil ingatan. Lepas tu ada kata-kata zakarun, bermakna lelaki. Jadi misalnya di dalam Al-Quran banyak kata-kata yang mengandung dari huruf zakara. Kita ambil contoh misalnya fazkuruni azkurkum. Fazkuruni azkurkum. Apabila kamu ingat aku, fazkuruni azkurkum, aku akan ingat kalian. Ini kan diambil dari kata-kata zakara. Lepas tu ada dalam Al-Quran misalnya ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya bani Israil azkuru, wahai orang-orang Bani Israel. Ya Bani Israil uzkuru. Uzkuru ini diambil merupakan fi'il amar. Uzkuru, ingatlah oleh kalian semua. Diambil dari kata-kata zaka dan ra. Contoh lain misalnya dalam Al-Quran lagi misalnya wazakir. Wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Wazakir, dan ingatkanlah, berilah peringatan. Wazakir, diambil dari kata-kata zakara. Ini merupakan fi'il amar dari kata-kata zakara. Zakir, wazakir, dan berilah peringatan. Fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Okey. Yang pertama tu zakara yazkuru, maksudnya adalah verb, fi'il madhi, fi'il mudhari'. Kemudian zikrun adalah masdar dia, isim masdar, kita panggil dia noun. Okey, telah menyebut, sedang menyebut penyebutan, ataupun telah ingat, sedang ingat peringatan. Wazakir fa inna zikra. Ustaz Anggah kata wazakir, kamu berilah peringatan fa inna zikra. Sebab apa dibaca fa inna, tak baca fa anna, sedangkan di tengah-tengah ayat tu sepatutnya fa anna, tapi dibaca fa inna. Inna untuk awal ayat, tengah ayat fa anna, tapi dibaca wazakir fa inna zikra. Kerana setiap fa yang mempunyai makna ta'lil, makna kerana, selepas dia mesti inna. Fa tu bukan makna jawab. Fa itu adalah makna kerana. Berilah peringatan kerana sesungguhnya peringatan bermanfaat. Nampak? Sebab itu diletakkan inna. Sebab fa tu fa ta'lil, fa'illah, kerana. Jadi kalau sebut maka fa'anna lah. Kemudian peringatan zikra. Zikra, peringatan. Sebenarnya itu pun isim masdar juga, sama. Zikra, zikrun, zikra, sama. Isim masdar kita panggil noun. Tetapi zikra kita panggil kenangan pun boleh. Kalau zikrayat, kenangan-kenangan, zikrayat al-halawiyat, al-zikrayat al-halawiyat, kenangan-kenangan manis. Okey. Baik, terima kasih. Sangat bermanfaat dari Ustaz Farid. Perbincangan kita pada hari ini itu mengenai Ustaz Farid menyinggung tentang inna. Biasa inna di awal ayat, sekarang inna ini kita jumpai di tengah-tengah ayat. Oke, terima kasih banyak Ustaz Farid. Kemudian kita masuk ke masih di muka surat 108. Kita tak akan berlama-lama. Itu ada juga dia buat 3 ba. 3 ba ini bermakna selalu muncul lah, kerap juga muncul. Ada kata-kata dari huruf za dan nun dan ba. Za,
nun dan ba. Ada kata-kata melahirkan kata-kata zanbun, zunubun. Zanbun ini bermakna dosa, dosa. Zunub ini bermakna dosa juga. Tapi apa beza zanbun dengan zunub? Zanbun ini dari kata isim mufrad, satu dosa. Dosa saja. Kalau zunub, dosa-dosa, banyak dosa. Okey. Zanub ni, zunub adalah dosa, tapi ada perkataan dalam Quran dipanggil zanub. Fa innal ladzina zalamu dhanuban misla dhanubi ashabihim fala yasta'jilun. Sebelum ni kita ada bincang kalau dalwun fa adalah dalwah. Qala ya busyra hadza ghulam. Dalwah ni maknanya baldi kosong. Timba yang kosong dicampakkan dalam pedegi untuk ambil air. Itu dalwun. Tapi kalau sebut zanub, dia ada dua kemungkinan. Kemungkinan baldi kosong, kemungkinan baldi yang penuh dengan air. Cuma diisti'arahkan, dipinjamkan perkataan ni untuk perkataan di bahagian. Sepatutnya baldi yang penuh atau baldi yang kosong. Fa innalil ladzina zalamu, sesungguhnya bagi orang yang zalim, zanubam, bahagian misla zanubi ashabihim. Fa innalil ladzina zalamu zanuban misla zanubi ashabihim fala yasta'jilun. Zanub mana bahagian mereka, bahagian orang yang zalim seumpama bahagian tuan-tuan zanubi ashabihim, tuan-tuan mereka, iaitu orang yang buat dosa sebelum ni lah. Sama, bahagian yang sama ataupun memperolehi azab yang sama, dosa yang sama. Jadi zanub apa? Zanub adalah bahagian sebab diisti'arahkan, dipinjamkan perkataan yang asalnya baldi yang penuh, dipinjam dengan makna bahagian. Itu zanub. Kalau zunub, plural daripada zambun. Terima kasih banyak Ustaz Farid tambahannya. Okey. Jadi itu adalah perbezaan antara zunub dan zanub, Ustaz, zanub dan zunub. Okey. Jadi kata-kata satu lagi. Baik. Tapi ni mungkin tak ada lah. Ada satu lagi, tapi satu lagi tu bukan ni, dia tidak ada dalam Quran. Dia tak ada dalam Quran, kita tak perlu nak bincang dalam ni lah. Okey, baik. Terima kasih Ustaz Farid. Jadi memang kata-kata zanbun, zunub ini memang selalu kita jumpai dalam Al-Quran. Misalnya fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bi dzambihim, maka mereka mengakui dosa-dosa mereka. Fa'tarafu bi dzambihim, bi dzambihim, zanbun dengan dosa mereka, zanbihim. Okey. Lepas tu ada kata-kata zahaba. Ini juga ada 3 ba. Kalau 3 ba maknanya dia selalu kerap muncul dalam Al-Quran. Dari kata-kata huruf za, ha dan ba ini akan melahirkan kata-kata fi'ilnya, misalnya zahaba yazhabu, pergi atau membawa pergi. Ada kata-kata azhaba, menghilangkan. Ada kata-kata zahabun, menghilangkan. Ada kata-kata zahabun, emas. Misalnya di dalam Al-Quran kita ambil contoh, masaluhum kamasalil ladzi istauqada nara falamma adaa'at ma haulahu zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Ini kata-kata diambil dari kata-kata zahaba. Zahaballahu binurihim. Okey, tuan-tuan boleh terujuk dalam Al-Baqarah, surah Al-Baqarah itu. Surah Al-Baqarah pada bagian atas, paling kiri bagian atas. Okey, zahaballahu binurihim. Lepas tu yang terakhir, kita tak banyak bincang huruf za ini, memang sikit, sangat-sangat sedikit. Cuma ada 4 saja yang perlu tuan-tuan puan-puan hafaz di rumah daripada huruf za ini. Yang terakhir ada kata-kata daripada huruf za, wa dan qa. Za, wa dan qa. Maka dia akan melahirkan kata-kata zaqa yazuku, bermakna merasa. Ada kata-kata azaqa, merasakan. Okey. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, maka ada kata-kata, kita dengar kata-kata dari huruf za, wa dan qa. Ada. Misalnya fazuqu falan nazidakum illa azaba. Fazuqu
falan nazidakum illa azaba. Itu pada surah An-Naba. Fazuku, maka rasakanlah oleh kamu semua. Fazuku diambil dari kata-kata zaqa yazuku, zuk. Itu zuk. Zuk itu makna rasakanlah. Fazuku falan nazidakum illa azab. Maka rasakanlah, sekali-kali kami tidak akan menambah selain daripada azab. Okey. Itu kita telah bahas apa-apa yang ada di dalam huruf za. Okey, sekarang kita akan praktis di dalam surah Yasin pula. Dalam surah Yasin kita akan praktis pada surah Yasin. Tak akan banyak, hanya mungkin 1 atau 2 ayat saja. Okey, hanya 1 ayat. Kita teruskan dari ayat-ayat sebelumnya. Kita akan praktis pada surah Yasin. Pada surah Yasin. Semalam kita dah sampai pada Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sekarang kita ambil ala siratim mustaqim. Okey, ala siratim mustaqim. Mustaqim. Ini selalu ayat Yasin ini selalu kita baca kan. Hampir tiap minggu kita baca Yasin. Ala siratim mustaqim. Ala siratim mustaqim. Okey. Jadi tuan-tuan puan-puan di rumah, sebagaimana yang telah kita sebutkan semuanya, bahawa semua kata-kata ini sudah ada dalam buku ni. Jadi Dr. Wan Rusli telah senaraikan semua kata-kata dalam Al-Quran tu masuk dalam ni. Jadi tuan-tuan puan-puan di rumah, pelajar-pelajar tak perlu lagi buka kamus yang tebal tu. Tak perlu, karena memang sudah dimudahkan. Semua sudah ada disenaraikan dalam buku ni. Okey. Sekarang kita buktikan. Apakah memang apa semua ada dalam ayat Al-Quran ini, terkhusus surah Yasin? Apakah ada dalam buku ni? Kita ambil. Kita akan mencari apa kata dasar dia, jumpa tak? Okey. Sekarang pada ayat ala siratim mustaqim. Kalau ala ini tak perlu kita cari, karena dia memang huruf. Huruf memang tak disenaraikan dalam ini. Ala ini huruf jar nama dia. Okey, kita ambil kata-kata. Ini bermakna, ala ini bermakna di atas. Okey. Atas ya, di atas. Siratin. Siratin. Siratin ada huruf sad, ada huruf ra, ada huruf alif, ada huruf ta. Bermakna ada 4 huruf. Siratin. Sementara dalam yang telah kita bahas sebelumnya, bahawa bahasa Arab kata dasarnya hanyalah 3 huruf saja. Bermakna dalam kata siratin ada huruf tambahan dia, huruf zaidah dia. Okey. Jadi macam mana kita cara nak cari dia? Apa nama dia? Macam mana kita nak cari kata dasar dia? Maka kita tengok kira-kira siratin ini apa huruf asli dia. Okay. Jadi kalau ada kata-kata siratin ini, apa nama dia, Ustaz Agung telah terang-terangkan sebelumnya, ada pattern-pattern. Ada pattern-pattern yang mesti kita ingat. Siratin ini pattern dia misal adalah fi'al. Fi'alun. Fi'alun. Okey. Jadi dalam bahasa Arab huruf dasarnya hanya 3 kan. Pattern dalam pattern ini huruf asli dia adalah huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Itu saja pattern dalam huruf asli dalam pattern bahasa Arab. Huruf fa, huruf ain dan huruf lam. Kita sesuaikan. Huruf fa maka dia adalah huruf shad. Ini adalah huruf asli berarti huruf shad. Lepas tu huruf ain adalah huruf ra. Berarti ra ini juga huruf asli dia. Ada satu lagi yang kita nak cari. Apa nama dia? Huruf asli kata dasar dia. Jadi dalam pattern fi'alun, huruf fa, huruf ain dan huruf lam itu adalah huruf asli. Jadi bermakna
kalau kata fi'alun, fa'ain dan lam fi'il ada huruf asli, maka sirat. Kata sirat ini bermakna huruf asli dia adalah huruf sad, huruf ra dan huruf ta. Nih. Jadi huruf alif ini adalah huruf tambahan saja. Okey, kita rujuk dalam buku Dr. Wan Rusli. Kata huruf asli dia adalah huruf sad, huruf ra dan huruf ta. Maka akan kita jumpai dalam muka surat ke 135. Kita tengok 135. Ini dia. Tuan-tuan puan-puan boleh tengok. Ini ada huruf sad, huruf ra, huruf ta. Jumpa langsung kata-kata siratun. Ni ada. Terus ada 3 ba pula tu. Bermakna 3 ba ini selalu akan kita jumpai dalam Al-Quran. Ada huruf sad, huruf ra, huruf ta. Maka di bawahnya ada kata-kata sirat, jalan. Okey. Muka surat ke 135. Maknanya jalan. Okey, sirat ini bermakna jalan. Okey. Ala di atas, sirat jalan. Okey, sekarang kata-kata mustaqim. Ala siratim mustaqim. Okey, mustaqim. Ala siratim mustaqim. Mustaqim ini agak pening sikit mencari. Mustaqim ini kita kena cari kata dasar dia dulu. Apa kata dasar dari kata-kata mustaqim? Sebelum ini kita dah bahas dah dalam surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah bahawa kata-kata mustaqim ini macam mana kita nak cari kata dasar dia? Okey. Sekarang mustaqim ini ada huruf mim, huruf sin, huruf ta, huruf qaf, huruf ya, huruf mim. Memang agak susah sikit mencari nanti. Okey. Jadi untuk memanfaatkan waktu kita biar tak berlama-lama. Okey. Jadi mustaqim ini dia pattern dia adalah qaf. Ya, dia berasal dari huruf apa nama dia? Qaf, alif mim. Jadi apa nama dia? Dia ada huruf ilat dia. Dia mengandung huruf ilat. Jadi sebenarnya mustaqim ini dari 3 kata dasar saja. 3 kata dasar saja. Disebabkan alif ini qaf, alif mim ini, alif ini boleh berubah-ubah. Huruf ilat ini alif ini boleh berubah-ubah antara kalau tak waw dan ya. Okey. Maka kita cari di huruf qaf, waw dan mim. Maka kita akan jumpa di muka surat 173. Kita tengok 173. Muka surat 173. Okey. 173. Okey. Okey. Boleh tengok tuan-tuan puan-puan, ada kata-kata qawama. Dari kata-kata qawama ini muka surat 173, 4 ba pula tu. 4 ba ini bermakna selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Muka surat 173, qa, waw dan mim. Qa, waw dan mim. Maka akan melahirkan kata-kata qama, yaqumu, qiyamun. Kita tengok ke kanan sikit. Ini ada kata-kata al-qiyamah, aqama, istaqama. Dari kata-kata istaqama inilah nanti lahirkan kata dia mustaqim. Istaqama, yastaqimu. Itu nanti dalam ilmu sorof. Dari kata-kata istaqoma ini yang telah diterangkan oleh Ustadz Agung, istiqomah ini nanti akan melahirkan kata-kata mustaqim. Mustaqim. Jadi dia boleh berubah dari kata-kata istiqomah menjadi mustaqim yang telah diterangkan oleh Ustadz Agung. Apakah dia isim maf'ul atau isim fa'il. Macam tu. Jadi dari kata-kata istiqomah inilah nanti akan melahirkan kata-kata
mustaqimun. Mustaqim. Okey. Jadi ini ini adalah ayat surah Yasin. Surah Yasin ala siratim mustaqim. Jadi bermakna apa yang ada di dalam Al-Quran, khususnya surah Al-Fatihah dan surah Yasin, ada semuanya dalam kitab ni, sudah disenaraikan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sangat penting sekali untuk memiliki buku ni. Jadi tuan-tuan dan puan-puan tak perlu buka kamus, tak perlu cari-cari jauh-jauh di kamus, semuanya sudah disenaraikan dalam kitab ni. Lepas tu plus pula tu dia bagi tahu buku ni, dia bagi tahu bahawa kata-kata ni selalu, kata-kata ni jarang, kata-kata ni kadang-kadang, dah ada dia diikutkan dalam buku ni macam tu. Okey, inilah dalam surah Yasin kita sudah praktis. Jadi tuan-tuan dan puan-puan di rumah selalulah untuk praktis dalam mencari kata dasar. Apalagi yang sudah punya buku ni, boleh setiap baca surah Yasin cari kata dasar dia, maka akan membantu kita dalam memahami Al-Quran dengan cara mencari kata dasar. Okey. Baik, mungkin hanya itu. Insya-Allah berikutnya kita akan masuk lagi ayat setelah ala siratal mustaqim, tanzilal azizir rahim, litunzira qauman ma unzira abahum fahum ghafilun. Insya-Allah saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Sanggah. Jadi tuan-tuan Sanggah Musa, kita apa yang kita belajar sekarang ini ialah kita nak belajar memahami bahasa Arab Al-Quran. Jadi macam mana dijelaskan tadi, semua perkataan-perkataan ada di dalam buku ini. Jadi sangat musak kita perlu mendapatkan buku ini. Kemudian saya juga suka mengumumkan bagi kelas pelajar-pelajar sekolah-sekolah tahfiz yang ingin mempelajari bahasa Arab Al-Quran, kerana mereka selalu menghafal, tetapi jika nak supaya dapat kita belajar bahasa Arab Al-Quran, tempoh dia, pakej dia hanya 1 bulan. Kita mula pendaftaran mulai daripada sekarang. Sila berhubung dengan pihak kita, Pusat Tahfiz At-Taqwa, dapatkan daripada Facebook, nombor telefonnya semua ada. Kita mula pendaftaran untuk pelajar-pelajar sekolah tahfiz untuk nak belajar bahasa Arab Al-Quran. Juga untuk belajar bahasa Arab komunikasi semuanya, kita ada pakej belajar bahasa Arab Nahwu Sorob. Ini memakan masa 3 bulan dan penghujungnya semua pelajar-pelajar insya-Allah dapat membaca kitab-kitab tanpa baris. Jadi banyak kitab-kitab agama kita tidak ada baris. Jadi kepada mereka-mereka yang telah boleh hafal 10 juzuk ke atas ataupun dah jadi hafiz, sangat mustahak kita belajar bahasa Arab Nahwu dan Sorof. Dia makan masa 3 bulan. Kita mula juga pendaftaran sekarang. Silalah berhubung dengan kita. Kita akan mula kelas insya-Allah bulan sama ada akhir November ini ataupun awal Disember. InsyaAllah bila diluluskan oleh kerajaan, moga-moga masalah COVID ini kurang, jadi kita boleh mula mengambil pelajar-pelajar barulah. Untuk satu, pelajar-pelajar yang sedang belajar menghafal Al-Quran, kita ada pakej, kita ada belajar bahasa Arab Al-Quran. Ini akan membantu kita bila kita duk hafal-hafal, kita faham apa yang kita hafal. Jadi pada awal lagi kita dah faham. Ini sangat-sangat membantu. Dan untuk yang keduanya ialah mereka-mereka yang nak ambil alim, dah hafal 10 juzuk ke ataupun 5 juzuk ke atas ke, semuanya boleh supaya kita mendalami Nahwu dan Sorob. Program dia 3 bulan insya-Allah. Baik, akhirnya sekali kita tidak melengahkan masa lagi, kita menjemputlah Ustaz Farid Muhammad Farid Sulaiman untuk masuk ke bahagian ketiga, iaitu pengukuhan senarai perkataan berlawanan, senarai perkataan seerti dan sebagainya. Sila Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sambung perkataan syarti pada muka surat yang ke-218. Okey, 218. Dalam ayat yang muka surat ke-218, iaitu perkataan abaqa. Kita dah bincang dulu perkataan abaqa. Abaqa dan juga farra maknanya lari. Kita cerita perbezaan. Kemudian ata jaa ada makna yang kita telah bincangkan sebelum ni, makna datang. Yang ketiga ata a'ta. Okey, itu maknanya memberi. Yang keempat alata bakhisa khasira naqasa hadama, makna mengurangkan. Kemudian yang keempatnya adalah ala. Ala i'tala halafa aqsama. Okey, tuan-tuan boleh nampak perbezaan ala, i'tala, halafa dan juga aqsama. Sekarang kita nak jelaskan. Tuan-tuan boleh lihat di sini. Okey, boleh lihat kita nak ceritakan sekarang ini, iaitu perbezaan antara halafa, aqsama dan juga ala. Apa perbezaan dia penggunaan dalam Quran? Okey. Kalau kita lihat halafa, kalimah ni datang dalam Quran sebanyak 13 kali datang dalam Quran. Banyak datang dalam surah Taubah lah. Sebab surah Taubah ni orang-orang munafiqin. Orang-orang munafiqin akan cuba untuk bersumpah. Setiap perkara mereka akan bersumpah. Halafa, aqsama dan juga ala. Halafa 13 tempat datang dalam Quran. Semuanya tanpa pengecualian, iaitu mereka melanggar sumpah atau dipanggil sumpah palsu. Mereka sumpah tapi sumpah palsu. Mereka sumpah, mereka langgar. Yang penting mereka nak kuatkan perjanjian mereka, sumpah mereka menggunakan nama Allah. Okey, itu digunakan halafa. Sebenarnya halafa ni makna sumpah yang maknanya mulazamah. Iaitu mesti melazimi lah, kelaziman. Dalam Quran Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Taubah juzuk yang ke-10 dalam ayat ke-96, yahlifuna lakum litardaw anhum, yahlifuna lakum litardaw anhum fa in tardaw anhum fa innallaha la yarda 'anil qaumil fasiqin. Juzuk ke-11 page yang pertama sekali Yahlifuna lakum, mereka bersumpah kepada kamu untuk kamu redha terhadap mereka, supaya kamu berpuas hati, setuju dengan mereka. Nampak tak, sumpah ni yang penting mereka sumpah. Tu gunakan halafa yahlifu. Yang kedua kita kata aqsama yuqsimu. Selalu datang dalam Quran perkataan aiman ni, aqsama yuqsimu, sumpah yang benar. Aqsama yuqsimu ni sumpah yang benar. Kalau tak benar pun sikit sangatlah. Kebanyakannya semuanya sumpah yang benar. Okey. Asal perkataan aqsama yuqsimu daripada qasamah. Qasamah ni mana apa? Seseorang yang dalam kitab fiqh ada sebut babul qasamah, dalam babul jinayat. Qasamah ni maksudnya bukan qasam tentera Qasam Palestin tu, bukan. Ini adalah qasamah. Qasamah seseorang yang bunuh, kemudian wali dia, auliaul maqtul, kita panggil apa, orang waris-waris daripada orang yang dibunuh, dia tuduh satu kampung ni, penduduk kampung ni yang bunuh, tak tahu siapa dia. Jadi semua penduduk kampung, paling kurang 50 orang, semua kena bersumpah. Perbahasan dia panjang lah, berapa orang semua tu. Ada kata 50. Yang pendek kata penduduk kampung tu kena bersumpah. Yang mana mereka tak tahu menahu pun mengenai darah orang yang dibunuh, siapa pembunuh, tak tahu. Mereka tak sebahat. Itu dipanggil qasamah. Okey. Kemudian dalam Quran ada sebut dalam suratul Waqiah ayat 75 sampai 77 75 sampai 77, fala uqsimu bima waqi'in nujum wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Fala uqsimu,
la tak perlu terjemah lah, sebab ada dalam Quran la ni bermaksud la zaidah. Tak perlu terjemah. Jangan kata aku tak bersumpah. Fala uqsim, la tak perlu terjemah, zaidah datang untuk makna taukid saja, makna menguatkan. Maknanya adalah fala uqsimu, maknanya uqsimu, aku bersumpah, bukan aku tak bersumpah. Okey, bimawaqi'an nujum, tempat jatuhnya bintang-bintang. Okey. Kemudian wa innahu laqasamun law ta'lamuna 'azim. Qasam itu maksudnya sumpahan. Sumpah. Satu lagi ala. Ala ni bukan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibanu. Dalam suratul Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ala kita boleh lihat dalam buku Ustaz Wan Rosli ni dalam huruf hamzah. Huruf alif. Yang pertama huruf hamzah. Kita akan jumpa cari hamzah lam. Dia ada sebut mufrad adalah ilan. Ilan. Hamzah lam ya. Hamzah di sini lam ya. Ilan. Ilan adalah singular. Jamak adalah ala'i, alaun. Alaun maksudnya apa? Ni'mat. Ilan maknanya ni'mat. Alaun maknanya ni'mat. Jadi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ilan tu adalah kita panggil dia mufrad. Ilan. Ni'mat, satu ni'mat. Ala adalah ni'mat. Ala yuli ilaan, ila. Dalam kitab fiqh apa disebut satu bab munakahat disebut ila. Ila ni suami sumpah tak nak bersama dengan suami isteri selama 4 bulan. Bersumpah. Ala yuli ila. Ala ni maksud apa? Sumpah juga tau. Ni pun sumpah. Cuma ala ni maksudnya adalah bersungguh-sungguh dalam sumpah. Dalam istilah fuqaha dalam bab munakahat maksudnya adalah tak nak bersama, menyetubuhi isteri, bersumpah tak nak menyetubuhi isteri. Jadi itu ala yuli ila, bersungguh-sungguh dalam sumpah. Dari segi lughah bahasanya lah. Dalam Quran dalam suratul Baqarah juzuk yang kedua ayat 226, lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu arba'ati ashhur. Lilladzina yu'luna daripada ala yuli. Okey. Itu antara perkataan seerti. Kita terus berpindah. Kita lihat ni di hadapan. Nampak yasiddu dengan yasuddu. Nampak Dalam surah Az-Zukhruf ada sebut perkataan yasiddun dalam ayat yang ke-57. Dalam surah Az-Zukhruf ayat juzuk yang ke berapa? 25. 6 lay juzuk 25. Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun. Bukan yasuddun, yasiddun. Ini yasuddun dalam suratul Nisa pada juzuk yang kelima juzuk kelima dalam 3 lay semuka. Dalam ayat ke berapa tu? 61. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Nampak? Yasudduna anka sududa. Yasudduna. Ni yasiddun, ni yasuddun. Apa perbezaan dia? Baris di mana? Beza dia baris sod ni. Satu sod baris depan, satu sod baris bawah. Dalam surah Az-Zukhruf, sod yang baris bawah makna mereka ketawa. Sadda yasuddun maknanya mereka berhadapan, mereka halang. Okey? Itulah perbezaan antara sadda yasiddun dengan yasuddun. Kita lihat yang kedua, al-fityan dan juga fityah. Apa maksud fityan? Apa maksud fityah? Kita lihat dalam surah Al-Kahfi ada sebut. Surah Kahfi ni, fityah ni. Apa dia? Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Nampak? Innahum fityatun
amanu bi rabbihim. Fityah dalam suratul Kahfi ayat ke berapa? Ayat yang ke-13. Fityah ni makna apa? Maknanya fityah adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pemuda yang soleh. Fityatun, jamaklah, pemuda-pemuda yang soleh. Okey. Kemudian al-fityan, fityan makna lain dalam surah Yusuf ayat ke berapa? Ke-62. Wa qala li fityanihi ja'alu bida'atahum fi rihalihim. Nampak? Wa qala li fityani, li fityan. Wa qala li fityanihi. Fityan ni maksud apa? Fityan maksud khadam. Beza tu. Ataupun kita maksud orang yang dimiliki, hamba yang dimiliki, ataupun khadam. Ni dua perbezaan dalam suratul Kahfi satu, suratul Yusuf satu. Kita boleh rujuk di sana. Seterusnya kita lihat perkataan adra yudri. Nampak adra fi'il madhi, yudri fi'il mudhari', past tense, present tense. Cuma memberi implikasi yang berbeza kalau kita halusi betul-betul. Makna sama aja. Makna adra yudri makna tahulah. Arafa ya'rifu makna tahu, mengetahui. Nampak bila mana dalam Quran disebut al-qari'atu mal-qari'atu wa ma adraka mal-qari'ah wa ma adraka wa ma adraka, tidakkah kamu tahu mal-qari'ah, apa itu qari'ah? Bila disebut perkataan adra dalam Quran, dia akan jawab apa itu maksud daripada perkataan tu. Wa ma adraka mal-qari'ah, apa itu al-qari'ah? Quran jawab, yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Nampak? Disebut, dikhabarkan, diberitahu. Apakah jawapan kepada adraka lepas tu? Yudri tak diberitahu tau. Yudri tak diberitahu dalam Quran. Dia tak khabarkan bila. Contoh dalam surah Syura ayat ke-17. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Nampak? Dalam surah Syura, wa ma yudrika la'alla as-sa'ata qarib. Yudrika, yudri makna sama juga, cuma tak diberitahu. Adakah kamu tahu la'alla as-sa'ata qarib, kemungkinan hari kiamat tu dekat. Bila hari kiamat tu tak bagi tahu pun bila. Yudrika, digunakan yudri. Nampak Seterusnya khabara dengan khubran. Nampak? Khabara dengan apa? Dengan khubran. Apakah perbezaan antara keduanya? Khabara ni, khabar, bukan khabaran, khabar dalam suratul Namli ayat yang ke-7. Suratul Namli ayat yang ke-7. Apa dia? Idh qala Musa li ahlihi inni anastu naran sa'atikum minha bi khabarin aw atikum. Khabar. Bukan khabaran ni, khabar dari atas, khabaran. Okey? Khabar ni bahasa Melayu, khabar juga perkhabaran. Betul Bahasa Melayu maksud apa? Perkhabaran maknanya mengetahui perkara-perkara yang maklum daripada arah kebaikan. Daripada apa? Arah kebaikan. Cuma ilmu khabar ni lebih kepada ilmu yang zahir, yang depan mata kita yang berlaku. Itu ilmu yang zahir. Macam kisah Nabi Musa, dia nampak api. Jadi benda yang berlaku depan mata dia lah. Perkhabaran yang zahir, lebih kepada itulah khabar. Tapi khubran dia lebih kepada mengetahui juga, tapi mengetahui perkara-perkara yang batin, tersembunyi, yang tersirat. Contoh dalam surah apa tu? Suratul Kahfi. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Mana Nabi Khidir tahu apa yang Musa tak tahu. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu nak sabar wahai Musa sedangkan kamu tak ada pun ilmu mengenai dengan perkara tu, ilmu-ilmu yang tersirat. Okey? Ini dah bincang-bincang
Yaqnutu tadarru'. Apa perbezaan ni? Yaqnutu tadarru'. Kita lihat dalam yaqnut ni banyak makna tau. Makna al-qunut. Doa qunut, al-qunut. Yaqnutu ni makna doa qunut. Qunut tu adalah isim masdar dia. Qanata yaqnutu qunutan. Qunut tu adalah doa qunut, kita panggil isim masdar dia. Cuma dia memberi implikasi yang banyak makna adalah. Implikasi makna terjemah yang banyak. Cuma qunut, qanata ni maksud taat. Taat ataupun taat lah. Perkara yang baik. Boleh juga makna doa. Doa qunut. Okey. Cuma dari sudut bahasa dia terbagi kepada 4 makna qunut. Yang pertama, qunut boleh waqumu lillahi qanitin, boleh makna dengan makna solat. Boleh makna dengan makna lamanya berdiri qiyam ketika solat. Boleh makna dengan makna as-sukun, tenteram, tenang. Boleh dengan makna taat. Nampak ada 4 makna tu. Banyak. Dari segi bahasa, definisi bahasa. Dalam surah Ali Imran ayat ke-43 kita boleh lihat, ya Maryamu qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Nampak, ya Maryam uqunuti, daripada fi'il amar. Uqunuti, taatlah kepada Tuhan kamu. Tapi bila start ubah jadi ta, jadi makna lain, yaqnutu. Dalam surah apa tu? Dalam suratul Hijr ada. Dalam surah satu lagi juzuk 24, surah sebelum surah Zumar, sebelum surah Ghafir, surah Zumar. Ayat surah Hijr pada ayat 56, wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun. Nampak? Yaqnatu makna putus asa. Putus asa daripada kebaikan. Tadarru' ni maknanya menghinakan diri, merendahkan diri dalam satu perkara yang penting. Perkara yang penting. Sebab tu dalam suratul A'raf ayat ke-205 disebutkan, wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Nampak? Tadarru'. Jadilah dia dalam satu perkara penting. Bila kita doa kepada Allah, sudah pasti doa dalam perkara yang penting, doa tu. Jadi perlu tadarru', makna merendahkan diri, menghinakan diri. Okey. Seterusnya yang terakhir untuk pagi yang mulia ni, perbezaan antara zaujun dan juga imra'atun. Nampak Zaujun dan juga imra'atun. Apakah perbezaan antara kedua ni? Kita nak bagi tahu zaujun ni, dia maknanya kita panggil ikatan perkahwinan. Bergantung ikatan perkahwinan tu bila mana ada benda tu. Bila adanya hikmah, adanya tanda, adanya kemuliaan, adanya hukum, bila adanya zaujiyah. Bila tak ada zaujiyah, tak ada hukum, tak ada hikmah, tak ada semua itulah yang kita sebutkan tadi, kemuliaan itu semua tidak diberikan. Okey. Zaujun definisi bahasanya bermaksud pasangan. Okey. Maksudnya apa? Pasangan. Bila lelaki, pasangannya perempuan. Sebab itu dalam Quran, dalam surah Rum ayat ke-21, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah Ta'ala menjadikan antara keduanya mawaddah dan juga rahmah. Bila ada mawaddah dan juga rahmah? Bila adanya azwajan. Tak ada azwajan, tak adalah rahmah dan juga mawaddah. Nampak? Itu kita panggil zaujun. Ada hubungan keterikatan antara hubungan suami isteri, ada kemuliaan, ada kebaikan, ada hikmah, ada hukum. Tapi bila sebut imra'atun, imra'atun makna telah hilanglah tanda perkahwinan tu. Hilang apa tu? Iaitu hilanglah ketenangan, hilanglah kasih sayang, mawaddah, rahmah tak ada. Itu untuk imra'atun. Bila dalam Quran guna, iaitu dengan sebab khianat ataupun ikatan akidah yang berbeza. Akidah yang berbeza suami isteri, akidah yang berbeza seorang Islam, seorang kafir, tak digunakan sebagai zaujun, tapi digunakan imra'atun. Ataupun
ikatan tadi suami isteri ni ada saling percaya mempercayai. Bila tidak ada percaya mempercayai dipanggil khianat, maka tidak dipanggil sebagai zaujun, dipanggil sebagai imra'atun. Dalam Quran, dalam suratul Tahrim ayat ke-10, Daraballahu mathalan lilladhina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Nampak digunakan imra'ah, isteri Nabi Lut, Nabi Nuh tak digunakan zauj, digunakan imra'ah sebab mereka i'tiqad berbeza, agama mereka berbeza. Sebab mereka telah khianat pada agama mereka. Kalau okey, begitu juga isteri Firaun, imra'ata Firaun. Firaun kafir, isteri dia Islam. Hubungan yang berbeza, maka diletakkan imra'ah, tak diletakkan zauj. Nampak? Ataupun bi'aqmin, ataupun disebabkan isteri, hubungan isteri salah seorang daripada suami isteri itu mandul, diletakkan aqmun juga. Iz qalati imra'atu Imrana, iz qalati imra'atu Imrana, imra'ah Imran, tak letak zauj imra'ah sebab dia susah nak beranak. Dia nak kata mandul tak mandul sebab dia ada anak nama Maryam, tapi dia susahlah untuk mengandung, tu susah. Ataupun janda pun dipanggil imra'ah juga, tak dipanggil zauj sebab dia tak ada suami dah. Nampak? Kemudian zaujun adalah kita panggil zaujun suami, zaujatun isteri. Tapi dalam Quran, zaujun boleh guna untuk suami dan juga isteri. Dan kita lihat tidak ada Quran menggunakan zaujah untuk isteri. Sebab apa? Lughah yang fasihah, lughah yang fasihah adalah isteri adalah zaujun, bukan zaujatun. Cukuplah sekadar itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita mengenai perkataan seerti ni yang kita bincangkan. Kita serahkan kepada moderator kita, insyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Farid. Jadi mana kita dah sampai penghujung, kita dah habis 3 bahagian. Bahagian pertama tadi alhamdulillah Ustaz Agung telah menyampaikan. Bahagian kedua Ustaz Angah, dan bahagian ketiga Ustaz Farid. InsyaAllah hendaklah kita setiap masa ulang baliklah. Kita nak belajar bahasa Arab ni kena ulang balik. Sangat mustahak kita baca sikit-sikit dia punya surah Yasin tu, kemudian kita cari kata-kata dasar. Gunakan buku ini. Di dalam buku ini semuanya kata dasar. Daripada kata dasar kita dapat mencari kamus, arti-artinya semuanya ada di dalam. Jadi Ustaz Wan Rosli telah mengumpul lebih kurang 800 lebih perkataan. Perkataan-perkataan yang ada di dalam Al-Quran ada lebih kurang 800 lebih. Semuanya ada dalam buku ini. Semuanya ada dalam buku. Tetapi dia membuat lagi, analisa lagi perkataan-perkataan yang selalu digunakan, perkataan yang kerap digunakan, perkataan yang kadang-kadang digunakan, dan perkataan-perkataan yang jarang-jarang digunakan dalam Al-Quran. Semuanya ada di dalam buku ini. Jadi dengan kita cari dalam bab kamus, kita akan jumpa semua perkataan. Perkataan-perkataan ini kita kena cari kata dasar. Dari kata dasar kita boleh tahu mana-mana dia, kita boleh cari. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan, mudah-mudahan Allah sentiasa merahmati kita, memberkati kita, meredai usaha kita untuk memahami Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian untuk setakat ini. Jika ada apa-apa kesilapan dan kelemahan daripada kami, kita banyak-banyaklah memohon maaf. Dan kepada Ustaz Agong yang telah ada urusan di Universiti Islam Antarabangsa, dia dah keluar awal. Kemudian kepada Ustaz Sultan yang menjadi teknikal membuat rakaman ini. Ustaz Sultan hari ini dia seorang. Jadi terima kasih banyak-banyaklah. Kita jumpa lagi besok pagi, InsyaAllah
jam 8.30 pagi, insyaAllah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.